boleh sampai At level least macam kambing hitam je aku rasa. ah, Macam nak at jadi least kambing hitam je kan. try to jual diri kau lah. Kan? Kan lah. Kalau this is Betul. the best opposition Ah, leader, kan yes. aku rasa PMX tak ada masalah. Betul kan. Kan? Dia pun Tak betul ada agree. threat apa-apa. Ah. Kan? Betul lah, aku rasa macam dia patutnya, oh ya, kami merancang kan. Saya akan ini sebab Ha. mungkin Muhyiddin dan so nak membina konteks apa ketua-ketua baru, pemimpin baru ke generasi je. So, aku expect juga, tapi dia pun macam, oh aku pun terkejut juga aku jadi, tapi aku macam okey. So, so memang no wonder lah kalau the whole pembangkang lemau. Quality dia, tengok quality dia Kan? macam ni Like kan. I leader mean, pun macam ni. reflects dengan quality lah, betul lah, agree. Aku dah tengok yang podcast di BFM. Okay, alright. KM Yang yang dengan, okay, boleh dua sebut. lah aku tengok yang Nick Nazmi punya tu, yang dengan Syaril dengan Syaril. Hassan Hassan. apa nama? Hasan, apa nama dia, Ketua pembangkang tu. ketua pembangkang, alamak, dia pun tak ingat nama dia, selalu tak ingat. Bukan Hassan ke? Kan Hasan Karim dah tu gitu. Hasan Karim. Apa saya Hassan Karim je, ketua pembangkang. Ketua pembangkang pembangkang Zahid Hamzah. Mazid. Hamzah, ya. Hamzah Zainuddin. Okay. Right. So aku Okay. tengok. So boleh. Ada few things lah yang aku nak tahu yang kau kata kau agree dengan dia tu. Okay, Okay. boleh. So which part yang kau agree dengan dia tu? Oh, tak adalah agree tu. Aku bukanlah agree, tapi aku faham kenapa dia challenge lah. Macam tu, faham tak? Aku macam aku tak agree dengan dia pendapat, tapi at least aku faham dia punya reason kenapa dia challenge lah. Oh, okay. Which part? Is it MOU punya MOU punya discussion perangkaan tu kan. Dia siap perangkat Ah. tu, dia cakap lah kan the MOU tu was rejected by PN Yeah. sebab kononnya dia claim is unfair lah ataupun tak adil lah kan. So mula-mula kita dengar berita tu, kita pun boleh kita go through apa ni, screenshot MOU tu, nampak macam tak adalah sesuatu yang terlalu luar biasa compare tu yang last MOU masa ada dengan Sabri tu kan. Cuma ada dia go to certain details macam kenapa guna perkataan ni, sebab perkataan ni very ambiguous dia punya maksud. So macam tu aku rasa ada logik lah, mungkin dia perlu ada perbincangan lebih lanjut untuk kemaskini dah tu lah. So aku faham lah kenapa dia orang uh, reject that MOU lah. But apparently since kita dah cakap pasal ni, yang betul-betul bagi feedback is Syed Saddiq je lah kan, dekat Fazilah yes, Fazilah kan, untuk on the MOU. Lain semua just diam je. I mean, cakap kat internet, cakap kat medsos, tapi tak betul-betul bagi feedback lah kan. Which is dalam perbincangan BFM tu ada who's the DJ tu, I forgot his name. Dia cakap okay, kalau you guys boleh channel kan, then mungkin boleh dapat some improvement lah kan. So something like that. Bila kita boleh sembang sikit pasal that. Boleh continue je. So I macam cakap lah, dia ada satu perkataan yang digunakan dalam MOU tu, mungkin dia lebih terbuka sangat, dan bila terbuka sangat tu seolah-olah dia give that implication yang aku tak ingat secara detail lah perkataan tu, tapi ada satu perkataan yang digunakan yang dia kata seolah-olah macam kebebasan or something. Kebebasan tu macam seolah-olah identity ada or something. yes, identity. Identity tu seolah-olah macam dia nak meliberalkan sikit lah Malaysia punya culture dia kan. I mean, of course lah dengan transgender punya keadaan semua kan. Mungkin dia orang takut bila guna perkataan tu ada that opening untuk being manipulated by certain group lah. So mungkin daripada Hamzah punya point tu seolah-olah ya betul, mungkin make it more specific. Jangan leave those ambiguity dalam terms MOU tu lah. So aku rasa tu valid punya point.
uh, I think that could be one of the biggest reason lah diorang push back. Hmm. Aku tak tahu lah kalau siapa? Uh, Wan Faizal ada poin-poin yang lain, tapi setakat ni yang apa yang Hamzah cerita tu Yalah, dia ada macam saya bawa aku that document kan. Dia ada baca that dia ada document. buat detail sikit kan. So, Ah. bukan aku setuju dengan diorang punya ni, cuma aku boleh faham kenapa dia reject. Bukan reject buta-buta lah. I mean, at least mungkin masuk radio tu make it official, diorang boleh share sikit lah apa yang diorang tak happy dengan that MOU lah kan. So yeah. Okay, let's say Hmm. diorang agree sign the MOU. Hmm. Okay. Apa yang signifikan boleh berlaku? Sebab it's not like dia Okay, signifikan dekat siapa? Dekat diorang ke dekat dekat semua lah. kerajaan? Okay. Kalau kat diorang ada signifikan lah, diorang akan dapat that peruntukan lah kan, peruntukan yang I Tak, think yang benda yang dia risaukan tu. Benda yang dia oh argue. Sebab dia tak argue main pasal duit tu semua tau. betul, main point ialah dia macam ambiguity dalam terms yang digunakan. Kedua ialah Hmm. dia kata ada seolah-olah macam situasi diorang takut, diorang ni pembangkang takut Hmm. diorang punya komplain tu boleh masuk ke dalam kategori-kategori yang sukar untuk uh, diorang berdiam diri lah. Contohnya daripada segi 4R, 3R ke bukan 4R lah kan. Ah. So any diorang takut apa-apa komplain yang diorang buat, diorang attack the government kan. Government cakap tengok okay, Ah, you kau dah dah masuk agree. dalam 4R ni. Kalau dia agree lah. So Ah. bila digunakan term yang very ambiguous tu macam aku cakap tadi, diorang risau, diorang tak boleh, diorang pembangkang kita seperti kita sedia maklum, bukanlah kita nak merendah-rendah pembangkang kita, tapi pembangkang kita dia punya point tu selalunya tak padu. Tak padu, tak padat. Dia lebih Hmm. gunakan orang kata isu-isu yang viral sebagai diorang punya point nak Hmm. menentang kan. So and then isu viral ni selalunya bukan add value punya isu lah, lebih kepada Ya. 3R, 4R kan. So diorang itu diorang punya senjata politik diorang yang paling kuat lah setakat ni lah kan. Of course aku harap Wan Faizal boleh deliver quality punya argument, because Hmm. kita nanti jugalah dia punya perdebatan dengan Rafizi kan. So macam tu. Ya. Tapi in general diorang punya kebanyakan diorang punya political instrument diorang daripada perkara-perkara yang macam 4R yang mungkinlah bukan not necessary direct 4R, tapi ada Is it berkait 4R tu satu lagi apa? Selalu 3R je. Apa lagi? Oh, Apa lagi sorry, satu? aku salah. Aku cakap 4R eh. Okay, race, religion, royal dengan apa Ya. satu? Aku dah tambah satu lagi kot. 3. Uh, sorry, 3R. Sorry, 3R. Aku silap. Aku tambah satu pula extra. Hmm. Tak, from So, aku punya point of view, bila benda tu yang dorang concern kan, and so nampak dorang punya fokus dekat mana kan. Dia tak fokus dekat ekonomi, betul, aku dia tak agree. fokus Aku dekat agree. benda-benda yang boleh add Agree. value kan, naikkan kita punya ekonomi, kita punya nak reducekan cost. Aku rasa ada satu sebut pasal beras shortage kan, disembang pasal beras shortage. Actually the question is pasal dia tanya Hamzah ni, what do you think about the current economic punya situation dekat Malaysia kan, di dalam pemerintahan Pakatan Harapan kan. So dia tak respond to that question, dia pivot Yes. to the beras kan. Dia kata dulu tak pernah ada isu beras, yang kenapa sekarang ada isu. So macam dia nak pinpoint yang Walhal ada je isu beras dulu kan. Cuma dia tak ingat kononnya the current government handle tak really efficient in managing the situation lah in term of food security. And aku ada argument kat situ lah, because the shortage tu because masa tu post pandemic, and then because India yang stop exporting, yang impact kita punya supply kan. The local punya beras tempatan tu more or less is the same je dia punya production. So, tapi betul lah, bila dia India punya action tu menyebabkan harga beras yang
non Beras local import beras jadi naik, ah, mahal. So lagi banyak orang consume beras tempatan lah. Bila lagi yes. banyak orang consume beras tempatan, dia punya stok tak dapat cover the demand lah kan. Ya. Supply tak dapat cover demand ya. So the pivot. Aku ada notes, few notes lah. Alright. Nice. Um, kita boleh sentuh pasal dia, I think dia defend Muhyiddin dengan kes Oh, yang agung case tu. Okay. political punya, okay. I think kita dah cover last time Mm-mm. benda tu. Um, MP MP attendance yang aku Oh, okay, lawak okay. sikit kan. Okay. MP attendance tu. Dia tak, dia kata Dia, apa? Ada satu point dia yang aku against gila. Dia kata okay, because MP tak dapat pergi parlimen because MP ada kerja lain. Kan? Pergi ya, parlimen macam is kerja itu MP. kerja, Kan? supposed to be priority lah kan, kan? It's part of Kan? your responsibility kan. So You technically dia sepatutnya manage kerja, ya, mengiyakan yes. MP pembangkang punya attendance memang poor. Kan? Dia, benda tu dijadikan point sebab kan dia cakap Ha, macam seolah kita tak patut, kan? I mean, at least rakyat tak patut tahu pasal attendance, attendance Kalau tak punya. dia, padahal dekat parlimen lah kau debat ke Betul. apa kan, polisi ke apa, Uh, that is your job. your main Dan dia boleh main cakap scope, ya. MP ada responsibility kan untuk membantu Yelah, rakyat. No, no, no. dia nak gunakan MP seolah-olah ada, ada urusan dengan tempat yang dia jaga tu kan. Tapi itu Ah, patutnya bukanlah kata itu tak penting, tapi parlimen tu adalah dia punya primary punya yes, kan. kau kena manage your time lah. Kan, You manage jadual. your time lah. Bukannya the whole year tu ada parliament session. Parlimen dah, betul. Kan? Setahun tu ada berapa? 2 kali je. 2 kali, Rasa aku. betul. Kan, lepas tu dia petik lah dulu masa government sekarang jadi pembangkang, diorang pun buat benda yang sama. Aku tak suka betul argument Hmm. orang dulu buat Cara-cara tu macam juga tu. kan. Aduh. Tapi going back to aku punya point tadi tu, yang aku cakap yang, Hmm. dia yang 3R punya point tu, memang betul, aku agree apa kau cakap. Diorang, usually untuk pembangkang, kebanyakan diorang punya political punya ni adalah benda-benda macam tu lah kan. Cuma Hmm. bukan bila ada term yang macam tu dalam MOU tu, seolah-olah apa-apa yang diorang komen kan senang nak dibakulkan ke dalam kategori-kategori 3R tu lah, faham tak? So Ya. itu yang diorang takut kan, which is aku rasa valid lah. Mungkin kalau dia olah sikit, ataupun detail down sikit lagi, that section of that MOU tu, mungkin pembangkang tu tak boleh gunakan point tu lah kan. Maksud aku, so, memang betul, aku agree diorang tak ada benda lain, diorang selalu cakap. Tapi macam mana cakap, kalau aku jadi government, aku ada that term dalam MOU tu, aku akan sentiasa cari peluang macam mana nak masukkan semua diorang punya Ya. argument tu dalam box tu lah kan. So itu tak, I mean, it's not, tak sihat punya, ni lah. Macam aku cakap lah, aku rasa aku tak agree dengan a lot of dia punya, I was expecting a bit more daripada Hamzah lah. Kononnya dia ketua pembangkang, so Ya. dia punya jawapan sepatutnya lagi factual, lagi intellectual, lagi kata ada isi lah kan. Tapi kebanyakan jawapan dia macam kau cakap lah, dia try to evade, and then dia try to main game, blame gamenya tu kan. And then so it was a bit disappointing to hear that on BFM lah. Kalau mungkin dalam dia punya personal punya channel tu kan. So tapi aku suka juga the BFM tu pun cuba nak drill down dia punya kan, dia punya Ya. dia punya kan, menarik juga lah. Maybe tak cukup lah. Aku rasa kena drill down lagi. Maybe dia Lagi kejar sikit. masa jugalah. Betul But lah, ya. Hmm. Ada good attempt jugalah kan. Aku impressed Betul. jugalah. Aku suka lah. I mean, aku rasa ada Wan Faizal, tapi mungkin bukan dalam term ni ke, tapi kalau ada Wan Faizal, nak dengar agak dia punya, kononnya dia lah superhero PN kan, dan dia punya Then kononnya ada bombastic. one of the question tu yang the host tu tanya apa cakap the current opposition tak efektif kan, opposition MP is not Betul. effective kan. Hmm. um, Jawapan dia lawak. Dia kata
because MP opposition tak pernah jadi Ditindas. pembangkang. Oh, Dulu ya, kita dia kata orang pun ada. dalam dulu kita orang government kan. Okay. Okay, that's Okay, I don't think semua orang government dulu. Kan? Most at of least them is pass. pass kan. So, aduh. Yeah. Tak, for me apa yang bila aku tengok tak membantu aku lah, tak menarik aku untuk ada second thought Menyokong. sokong Oh, orang. aku agree lah. Itu Kan? aku agree. Aku tak rasa convinced dengan because okay lah, bila I think there was one question yang dia tanya kenapa dia pilih sebagai ketua Ya. pembangkang di parlimen kan. That was aku terkejut dengar jawapan Hamzah tu, seolah-olah macam dia pun terkejut yang dia akan dipilih, dan dia macam oh, okay kan. Dia kata pass So kan yang bagi nama. mula-mula dia nak Muhyiddin jadi, tapi Muhyiddin kata mungkin discuss dengan PAS kan. So Bagi dan PAS yang mungkin pilih dia kata kan. betul PAS pilih dia kan. Dia bagi dia pun dia cakap I pun terkejut dengan macam adakah dia tak ada vision yang dia akan jadi leader of the pembangkang ke sebenarnya. So macam adakah benda tu terlalu macam macam out of normal. So aku terkejut juga dengan Hamzah punya point tu lah kan. Which is, and then uh, dia tak begitu dia punya claim justification dia tak begitu strong lah kenapa dia jadi ketua pembangkang kan. I mean it's just macam mana preference ke, ataupun lebih kepada boleh sampai At terlevel least macam kambing hitam je aku rasa. Macam nak at jadi least kambing hitam je kan. try to jual diri kau lah. Kan? Kan lah. Kalau this Betul. is the best opposition Ah, leader, kan yes. aku rasa PMX tak ada masalah. Betul kan. Kan? Dia pun Tak betul ada threat agree. apa-apa. Ah, ah. Kan? Betul lah. Aku rasa macam dia patutnya kami merancang kan. Saya akan ini sebab Ha. mungkin Muhyiddin dan so nak bina konteks apa ketua baru, pemimpin baru ke generasi je. So, aku expect juga, tapi dia pun macam aku pun terkejut juga aku jadi, tapi aku macam okay. So memang no wonder lah kalau the whole pembangkang lemau. Quality dia tengok quality Kan? dia macam ni kan. I Leader mean pun macam ni. reflects dengan quality lah. Betul lah, agree. Ya, betul. Okay. Okay, so aku rasa PMX ada 3 tahun holiday lah. Relax sikit lah. Tak payah nak takut apa-apa lah. Betul. Which is aku tak berapa berkenan lah, tapi nak buat macam mana kan. I mean, Macam mana? itulah. Okay, yang next podcast tu podcast lebih masa Yes. dengan Siapa? Syaril tu. Kau tengok kan? Kau kata kau nak Aku tengok tu tengok. kan? Aku Dah tengok. tengok? Yes, aku dah tengok. Who was the ni? Menteri Sumber Ekonomi Sumber Tenaga. Tenaga. Sumber Tenaga. Yeah. And then dia jemput Syaril. Okay lah, aku rasa agak interesting lah. Mungkin just nak dapatkan sedikit pandangan daripada kau lah on macam mana Syaril ni kan, dia berjaya lead one of the biggest podcast kat Malaysia ni lah kan, and then being kononnya dah ex-politician lah. So aku dengar a lot of good views yang Syaril tu can give, and then he did provide. Bila kita dengar tu contohnya macam mana pandangan dia terhadap keadaan politik Malaysia kan. So what's your thought about that pasal Syaril tu. well pasal Syaril tu, and then of course the topic tu the media social dalam politik kan how for me okay, the sole reason why KS become big because of KJ. Yes, aku agree. Yes. Don't kid yourself lah. Kalau Syaril seorang it's not gonna work. Yes. Kan dia very niche kan. Very niche. And because KJ ada that charisma yang boleh tarik orang kan. Yelah, dia ada followers lah. KJ dia ada very strong people followers actually respect dia kan. And so I think selagi KJ dengan Syaril always going to be Robin lah. Overshadowed lah. Robin lah. Okay, Robin. So they try to macam cakap
dia dengan KJ same level ke apa kan dalam podcast tu kan. Tak, so kita tahulah Uh, hakikat dia kan. Tapi nah. okey, mungkin kita boleh cerita sikit pasal KS jugalah dalam. Kau Hmm. rasa is it a balance punya orang kata discussion between KJ No. dengan aku tak rasa pun. Aku No. rasa Syaril selalu give in je dengan KJ kan. No. Selalu give in and then most of the time KJ yang akan lead the conversation and then Syaril macam dia claim yang dia ada argue juga. Adalah mungkin Ada argue. satu episod lah Ada tapi dia ada argue and dia ada different perspective from KJ, but at the end of the day it depends either KJ allow or not. Kan? Dia macam ada some sense of approval tau required by KJ. Kan? okay. Okay. Aku rasa macam banyak poin KJ tu yang Syaril boleh bukanlah beta pasal I mean for the sake of the content tu kalau dia beta buat lagi akan jadi menarik tau tapi dia tak buat macam seolah-olah aku rasa macam pelik kan. Aku rasa that's a bit odd. Itulah So, ada that invisible wall tau. Ada boundaries between dia dengan KJ. Dia claim dia ada argue tapi aku rasa ada mungkin satu episod lah tapi itu pun not a very clear cutnya tunjuk yang masing-masing sebab kalau kau tengok episod Rafidah Aziz pergi KS Rafidah Aziz, okay. that one was aku rasa itu memang betul thought provoking punya session sebab Rafidah Aziz dia bagi memang counter argument yang walaupun sama ada betul tak tidak tu kita tak tapi dia memang argue on so bila aku tengok episod tu aku cakap this is aku nak tengok lah aku nak KJ dengan Syaril tu ada this kind of interaction lah maknanya bukanlah kata nak cari gaduh je kan tapi that seorang tengok sebelah sini seorang mesti cuba cari jalan untuk tengok sebelah sana supaya boleh faham. I think kalau kau tengok episod terbaru KS yang dengan Mufti Tak apa? tengok. Kalau kau tengok tu aku rasa macam sayang sebab macam dia one-sided punya discussion which is aku rasa so aku rasa Syaril sangat lah. Tak kritikal lah. Aku rasa aku pernah sembang dengan Syaril ni, pernah jumpa Syaril ni. So aku rasa dia sepatut nampak macam very kritis punya guy lah. Tapi bila dengan KJ tu dia dia lay back sikit dia hopefully dia boleh try to bukan nak macam nak bagi dia tak ngam dengan KJ ke apa tapi for the sake of viewer kalau kita dapat tengok that balance punya argument tu mesti seronok kan macam okay dia right. Ada dia clash ideas ada satu je yang pasal Black Rock. Black Rock tu yes. So Syaril ada dia punya view. Tu pun Syaril Meton macam dia still control tau. Dia tak really push hard dia punya value tu. Dia tak nak try convince KJ yang KJ salah something like that. Itu je lah yang aku ingat. Other than that betul ada. Tapi it was tak tahulah sekadar marketing atau dia kata dia sekarang ni kalau dia terpaksa pilih parti politik tu dia which is aku rasa itu something yang dia patut present dia punya diri sikit lah dekat KS lah kan. Cuma selama ni aku tak nampak sangat tapi I was surprised to hear dia punya answer tu lah kan. Okay right not bad lah. Aku selama ingat masih dia PKR orang muda kan. Ingat dia masih ada sayang pada UMNO sebab because he is from UMNO background pernah jadi Sabri punya Menteri Penerangan kan bahagian kan. So aku rasa macam surprise terdengar jawapan dia. Adakah itu maksud dia from an UMNO punya person tu dia telah convince dengan apa yang PKR buat sekarang ni? Dia yakin dengan PKR punya deliverables agaknya kan? That's the only option lah. Kan? I think kalau tanya the same question to KJ will say still UMNO lah. I would assume. But aku rasa Syaril maybe dia dah memang putus cinta lah dengan UMNO kan. Betul lah. Boleh jadi aku. Dia dah kena And I thought it was ada yang dia cakap one of masa dia dengan UMNO dengan Ismail Sabri yang dia argue pasal yes. KWSP tu kan. And they really against
that Uh, ideas and uh, end up it might be release and proceed tinggalkan lagi dia kan. tukar ganting kan. Mungkin one of the reason lah. Macam dia tidak Yeah, dihargai lah mungkin kan. yeah. And then the main topic of that podcast was mainly talk about how media social lah. Dan Media aku sosial. I think it's no brainer lah zaman sekarang ni kan. Media social Yes. ni memang the Tak, core I think the world media. kena Terima. adapt benda tu. Kena adapt. Kan, tak Yes, kira yes. dekat whatever situation, politik ke, Mm-mm. business ke, Mm-mm. relationship ke, kena adapt Mm-mm. because it's already changed. And Yes. the world sekarang still try to adapt but not 100%. Mm. Mm. Sebab I think half of the leadership people is not from the social media punya Background generation. generation, yes. By the time the world is managed by generation yang grow up with social media, they are going to be different lah. Sekarang ni memang in transition lah. Kan? Transition. There was satu interesting point yang I think was raised in that discussion lah because orang kata time span punya kan. So TikTok I think is one of the strongest one sebab dia video-video yang pendek, video-video yang kecil. So cara dia dah cakap lah, dia sekarang ni kena belajar, kalau dia nak jadi politician, dia kena belajar cara untuk deliver point dalam masa yang paling kecil supaya senang orang kan nak consume, nak absorb kan. I think that is betul-betul memang betul lah sebab kita tengok macam mana social media, especially TikTok, Instagram kan, dia ada benda yang panggil apa, yang even YouTube ada yang snips punya, short snips tu kan. Itu memang it's the same lah. I think same. kan. YouTube punya shorts, FB punya dengan IG is reels lah. Reels, yes. TikTok. Zaman sekarang ni orang generasi zaman sekarang ni dia tak boleh, mungkin podcast tak boleh lagi kot, Zaf. Podcast terlalu panjang kot, 1 jam setengah. Kan? I think podcast at the moment dia macam tiba-tiba naik. I think because of video podcast, not actually audio podcast. Okay. Betul. But video introduction of video. Betul. Padahal podcast dah lama kan. Since 2010, 2011 lah. Sebab most of the new generation, dia prefer visual tau. Betul. So, okay lah, tak ada masalah kat situ. Yep. Tapi, people always cakap yang social media ni macam ada pro and cons lah in terms of menyebarkan informasi kan. And so, pada aku, social media ni dia tak ada banyak different dengan traditional propaganda tau. It's just medium je lain. Cuma social media ni basically in general internet, orang susah nak control. Betul. Okay, what is the difference dengan kau sebarkan dekat TV, misinformation kan kat social media dengan kau hand out flyers, propaganda flyers? It's the same, just the medium je lain. Tapi because of the internet ni, dia punya reach tu sangat besar and sangat cepat, and memang tak boleh nak control. Itu yang jadi isu. But the core idea is the same. Kau nak sampaikan information. Dan sama dengan ceramah lah kan. Ceramah. Betul. So it's not new in terms of misinformation. Just the medium je. And so kau kena adapt lah benda tu. Macam mana nak counter balik. So the counter strategy tu pun kena a new one lah. Kalau tak boleh nak counter using the old punya style masa kau kena lawan ceramah dengan ceramah and flyers dengan flyers kan. Sama lah. And then satu lagi yang sukar bila internet ni, dia people boleh jadi anonymous kan. Oh yes. Kau boleh bersuara tanpa orang tahu siapa kau. Which is
one of the common thing yang sekarang kau tengok kan. Susah nak deal benda tu kan. So Kan? kena ada someone yang really intelligent cari jalan lah macam mana nak Betul. counter benda tu. Kan? Kau tak boleh nak shut down internet. Kan? Betul. Kan? Sebab it's a part of our life. Hmm. Kan? Kalau kita shut down, basically kita just ke belakang lah. Kan? In term of human Kalau kita progression. ignore dia kan. Ya. Okay, Yup. itulah pasal that podcast. Kan? Mm-mm. Actually aku nak contoh pasal kenapa menteri ni buat podcast. Kan? Dia tak ada kerja lain kan? Okay. Menarik kan. Ya. Kalau dia bukan menteri, dia bukan MP, okey lah. Dia ahli politik biasa. Okey lah. Tapi kau menteri kot. Kau tak ada kerja ke? Okay, aku kita boleh argue kat situ lah. Aku rasa itu kerja dia lah. Itulah kerja dia. One of the kerja dia lah. Nak convince people kan. Dia punya portfolio is Betul. menteri tenaga. Betul. Okay. And then dia bukan like say discuss pasal dia punya portfolio pun. Okay. Dia discuss pasal TikTok. Okay. Apa kena-mena dengan kau punya kerja sekarang ni? Okay, so maksud kau sekarang ni kalau dia dalam hidup dia, contoh dia ada 24 jam, 18 jam dia kerja untuk dia punya portfolio dia. Ada berbaki lagi 6 jam tu dia tak boleh buat suatu benda yang bukan portfolio dia, yang presentable. Contoh kau cakap lah. Boleh, dia punya extra time dia buat lah kan. Tapi dalam podcast ni sendiri cakap, dia orang normally buat the podcast ni weekdays. Because of Syaril ni, dia orang kena buat weekend sebab nak cari time Syaril. So dia dah betul. Reveal kat situ tau. Weekdays. Okay, dan aku akan argue kau satu lagi. Maksudnya weekdays dia tak boleh ada that extra 8 hours lah. Extra. Kalau malam okey lah kan. So macam mana? Macam siang je tu. Sebab itu weekend. Aku tak tengok episod lain kan. Aku tak tengok episod lain juga lah. Tapi aku assume itu pasal the weekend lah. Aku rasa betul lah. Aku agree dengan point kau. Tapi berdasarkan dia punya portfolio, aku rasa dia dia antara menteri yang rajin buat kerja, rajin nampak dia punya update kan. Cuma ini bagi aku a part of dia punya job, mungkin indirectly lah. Satu daripada konsep dia sebagai seorang ahli politik kan. Dia nak convince people dia is there kan. Kedua is mungkin dia boleh gunakan channel ni untuk sikit-sikit masukkan point dia lah. Which is setakat ni kita tak nampak lah. Because aku baru tengok satu episod je. Episod itu je, episod Syaril je lah. Aku tak tengok episod lain kan. Hopefully dalam episod lain tu dia ada tunjuk yang berkaitan dengan portfolio dia lah. Let me so check. Macam untuk Rafizi Ramli okey lah sebab dia berkaitan dengan portfolio dia lah. Itu tak ada hal lah. Dia punya podcast tu. Walaupun dia 2 months, sebulan sekali. Okey lah, sebulan sekali. So technically bukan podcast dia kan, this another girl punya aku pun tak podcast pasti. ni. Aku tak pastilah siapa yang podcast. Nani Tapi Ruslan. dia aku tak rasa Nani tu buat podcast. Nani tu is dia kata macam MC. Aku tak sure lah. Really? Sebab okay. Masa aku dengar dalam KS, Syaril yang cakap, who's this guy name? Aku lupa. Nick Nazmi. Nazmi ni dia buat podcast dia. So dia Syaril yang cerita seolah-olah macam ni podcast Nazmi tu lah. So, aku tak sure lah. Okay, based on dia punya content, it's like sebulan sekali, okay. Kan, sebulan sekali okay lah. Kan, boleh acceptable lah kan. Okay. Atau macam dia buat every week ke apa, one or selalu ke kan. Belum macam, lagi abang dia baru lagi. Nanti 4 episode 5 episode baru kan. Seminggu 2 kali ke apa kan. Cuma aku tak nak benda ni kacau jadi dia punya productivity kerja productivity kan. Betul. Menteri tu je lah. Agree. Kan. Sebab based on 5 episod yang dia dah buat. Episod pertama pasal kubur plastik. Aku tak tahu is it recycle punya agenda. Sumber tenaga. Okay. Episod kedua
interview music studio, Oh, okay, tu pelik. label That's music. weird. Hmm. And nombor 3, digital parenting. Okay, pelik juga. Okay. And then nombor 4, dia interview skateboarder Spardy Musa. Why? Okay. Tapi dia tak ada muka dia, maybe dia tak ada. Ada muka Okay. si Nani ni je. Okay, okay. Ah, Alright. okay. Apa, kita bagi dia chance. Kita tengok. Bagi dia Ya, chance. ya. Setakat Kita sebulan just sekali macam ni untuk dia give release. release something. Give something. Macam Rafizi lah. Kan dia bukannya like everyday dia buat kan. Tak ada Dia, schedule pun. Rafizi dia tak ada schedule. ah, Dia out of nowhere tiba-tiba dia keluarkan. okay. Okay, aku tarik balik lah. Taklah, I mean, Dia it's a good, complain lah. aku rasa kau responnya agak valid lah kan. Which is aku harap dia gunakan channel ni sebaik mungkin untuk dia at least boleh share kita pasal dia punya portfolio lah. Ya, Portfolio ya. dia agak critical. I mean, we are heading to that era sekarang ni kan. So renewable energy Renewable kan. energy. So itu benda yang kalau, and then dasarkan tengok progress, nampak macam dia ni ada some progress lah dengan dia punya portfolio. So kita nak tahu juga okay where we are apa kat ni kan, semua so, macam menarik juga kan. So kita harap dia boleh gunakan channel lah kalau dia yang punya podcast lah. Okay. Ya. Tak tahu lah. Aku rasa kadang renewable energy ni macam scam pun ada sebenarnya. kau pakai EV ke? Kau pakai EV? Tak. Aku tak pakai EV. Tak tahulah. Tak, macam Aku okay, the western yang push renewable energy. Kan kalau western tak push, nobody cares pun. So aku rasa macam especially Europe part lah. Diorang push renewable energy ni, aku rasa macam because diorang tak ada minyak. Jadi kan. So dia nak change the status quo ni. Energy doesn't come from fossil fuel lagi. And datang from agenda ni. renewable energy. Kan dia nak switch benda tu. No more oil. And because dia orang tak ada minyak. Ada minyak pun Nordic country je. Kan. Dan dia berjaya convince US untuk reduce minyak. Macam Canada punya oil and gas punya natural resource banyak gila tau. Tapi diorang tak korek. Because of environment. Alright. Tapi beli from Saudi from Arab kan. Sendiri ada. Because of environment. But it's a bit hypocritical kat situ lah. Okay. Kita nak pergi banyak sangat kat situ. Konspirasi pula ni. Okay. Tu yang pasal podcast lah. Isu semasa banjir KL. Agak teruk juga banjir. Yeah, very bad man. Dah lama tak dengar banjir. Last weekend kan. Kau ada somewhere dekat KL masa banjir? Tak ada, aku sama dekat Cyberjaya, so okay lah. Tapi it was I think sampai melawati my parents ni teruk. I think a lot of the area kena lah, dengan ada tanah runtuh kan. Tanah runtuh. Kejut aku. Sekolah banjir. I mean, it was banjir kilat. Dia bukan banjir. Okay lah, aku tak tahu lah, mungkin ada definisi beza antara banjir kilat dengan banjir biasa. Tapi dia banjir yang jadi dalam masa sekejap, dalam tempoh masa yang pendek. Tapi at the same time, dia surut dalam tempoh masa yang pendek juga lah kan. So, I assume that's banjir kilat lah kan. So, itu yang jadi. So, pagi-pagi orang nak pergi kerja semua. In fact, Parlimen pun got delayed kan. Parlimen pun delayed because a lot of those MP tak dapat sampai ke Parlimen. Really? Ya, Parlimen dia betul. Dia orang postpone I think 1 hour ke 2 hours to start the session. Atau banjir tu petang, malam? Tak ada, siang. Dia start pagi lah. Dia start pagi start okay, pagi. Okay. So tak tahulah adakah ada kes mati ke apa ke? So far tak ada. Tak ada casualty lah. Cuma benda macam ni Azaf tanya kau lah kan. Mungkin adakah memang sesuatu yang tak boleh dielakkan? Banjir. Sebab bila kau nak pembangunan,
ini adalah dia punya consequences dia, akibat yang kau dapat lah. Ke macam mana? Ada tak logik berlaku pembangunan tapi sebab aku tengok bukan okey lah kalau macam dekat Kelantan, dekat Hmm. Terengganu mungkinlah bukan pembangunan antara punca utama dia, tapi itu aku rasa mungkin pembalakan ke apa. Tapi kalau jadi kat big cities macam KL ni kan, Shah Alam, Hmm. I assume pembangunan would be the main factor lah kan. But Dia, KL ada banjir kilat since forever. ya, stand forever. Betul-betul Ha. lah. Agree. So, itu soalan aku tanya tadi kan. So, adakah itu satu benda yang kau tak dapat nak elakkan lah. Bila kau nak pembangunan, this is what you have to pay lah. Kan? Betul tak kan? Is that the logic punya statement? Maybe ada cara untuk prevent benda tu. Kan? It happens to big cities. Dekat Australia jadi, dekat Jepun jadi, Ialah dekat something yang unexpected lah. Dia tak boleh nak, maybe tak boleh nak budget berapa banyak air hujan tu ke kan, sampai air naik. Kan? Longkang tu tak pernahnya cukup dalam. Kan? Kuik-kuik, next few years lagi banyak air. Um, so, we need Elon Musk kot to try and find solution. Kan? Aku rasa kalau ada sistem pengairan yang really advanced, I think boleh dielakkan. okay. Oh, Aku dah bila aku baca-baca aku rasa macam this is something yang tak ada pilihan. Memang kau nak pembangunan, this is the apa yang kita akan kena bayar. So sampai kepala otak aku fikir macam ni. So macam mana kita tak boleh nak buang risk ni kan. So the best way is kita mitigate. How? Insurance. Macam tu lah kan. So insurance bencana tu kau kena ambil lah sebab kau nak bangunan sebab kau nak pastikan bangunan tu wujud. Kau nak advance, kau nak kan. Kau tak boleh tak kata aku tak ada bangunan lah, aku nak duduk kat kampung. Tak boleh lah sebab itu macam I think part of pembangunan tu maybe kena ada some plan macam mana kalau ada banjir sekali. And part of development tu. And then the development tu kena tengok 100 years. Kan? Tak boleh tengok 5-6 years, tak boleh. Kena 100 years. Develop Manhattan City kan. Dia memang dah fikir 500 tahun. okay. Park tu. Menarik kau cakap. Kan? Buat aku teringat Jepun lah. I mean, okay lah, Jepun gempa bumi kan. So, diorang macam ada satu very structured punya proses nak handle kan. So, and then sebab tu dia sampai sekarang antara dia tak tahu bila ada kena bumi. Dia tak tahu berapa besar kuasa scale dia, skala. Dia try buat yang terbaik lah. Yang mana yang during that time, the technology boleh achieve. Menarik lah. Boleh je sebenarnya. Cuma tak nak je. Macam dekat PJ area tu, dia ada laluan motor. Kan, dekat Jalan Templar tu. Sampai ke Sudah, tak pernah soft. Betul ke? Air bertakung kat situ. Berapa kali renovate, mesti akan bertakung. Aku cakap, apa susah sangat kena buat longkang? Kan? Laluan motor ni. Kan? So ada gap kat situ. Macam kes Puchong banjir. Kau ingat tak? Kan? Dia construction buat flyover semua. Kat IOI tu. Yes, The whole betul. highway air bertakung. Weh, masa kau buat flyover, kau tak ada saluran air Tak ke? terfikir ke? Kan? Tak terfikir ke benda dia akan terjadi kan? So, planning tu. Okay. Kita Adakah itu okay, bila kau cakap ni aku mungkin nak kontroversial lah. Bagi sikit bukan kontroversial macam teori sikit kan. Adakah this is a part of cost saving mechanism daripada those developer ni? Sebab in the end yang akan tanggung those kerugian ialah pengguna lah. Kan? So dia patut invest dekat mekanism nak handle banjir tu, tapi pasal kalau dia buat itu dia kena letak duit banyak. So dia cakap buat apa aku buat ni kan. Pandai-pandai lah user kan akan pandai-pandai lah. Kan boleh jadi tak? Logik tak tu? Logik. Kan? Dia punya plan tu, and then so bukan diorang tak plan. In fact diorang plan untuk this to happen lah kan. So macam this is part of okay, the, kalau kan? ada plan tu lagi bagus lah. Kan? Senang kita nak pinpoint siapa yang salah kan. Tapi let's say
they submit the plan and then our authority approve. There's Okay. another level of ni lah, Isu lah. issue lah. Kan? Sebab aku ingat masa kat KL tu, the reason why dia buat smart tunnel untuk Betul, eliminate betul. banjir. Yes. Kan? Reaktif tu banjir punya situasi kan. Yes. Smart tunnel tu adalah kata dia bukan proaktif, dia reaktif. Maknanya dia tak boleh halang banjir, tapi bila Yes. banjir dia boleh manage banjir tu kan. So Untuk macam tu kan. salurkan air tu. Yes, Kan? yes, yes, exactly. Smart tunnel tu. But we still banjir kilat. So mesti ada somewhere kekurangan kat situ lah. But that type of pembangunan in term of teknologi yang kita kena plan lah. Kan? Kau tak boleh nak elak banjir ni. Kau tak tahu bila dia akan banjir. Ya, agree. Okay lah, thank you lah. Kau berjaya convince aku jugalah. Maknanya aku tak perlu nak pilih salah satu lah. Macam tu lah. Aku maknanya boleh pilih satu dan ada jawapan yang betul lah. Macam tu lah kan. Yeah. Tapi yelah macam saya lah. Bila jadi banjir ni it's orang kata trauma agak kan, especially untuk kenderaan kan. So it's someone needs to raise this voice kan, cakap mesti ada some mechanism lah, sebab dia something yang kita tak boleh predict sangat. Dengan kita punya ramalan cuaca ni pun susah nak jaga kan, tapi kita kena ada some mechanism. Mitigation plan tu benda ni yang patutnya pembangkang discuss. Betul. Bukan sibuk dengan identity concern. Pasal identity, okay. Okay, I think last section ni aku nak sembang sikit pasal ni Shogun. Aku dah tengok habis. Alright, Shogun. nice. And then last tu kita nak tengok satu trailer Silo season 2. Okay, Shogun. Alright. Shogun 10 episod. Berjaya habiskan dalam masa How was it? It was good. Yeah. It was good. But not as good as GOT. Of course lah. Okay. Tapi kau boleh nampak elemen-elemen tu wujud kan? Elemen-elemen. Ya, dia ada politik elemen tu lah. Perebutan kuasa tu kan. Perebutan kuasa. Yes. I don't mind dia tak ada action sangat. And I don't mind dia tak ada shinobi. Mula aku mengharapkan something like that kan. Sebab tu samurai, lepas tu ada shinobi kan. Yes. Dia tak ada sangat benda tu. Dia more on really political punya drama. Drama yang tense tu wujud daripada conversation, daripada situasi kan. Kan, okay. Tapi dia ada lack something lah. Apa lah? Okay, before kau masuk tu, what about dia punya bahasa tu? Kau comfortable dengan dia deliver bahasa tu? Sebab dia is bahasa Japanese, English kan. Dia Japanese. Tu kau dah cakap aku, kalau dia Japanese tu kau macam kau tak prefer nak baca subtitle lah kan. So, kau rasa kau comfortable tak? Terpaksa lah kan, terpaksa. But okay, I think it's okay. Okay kan? Okay. Dia bukan anime punya Japanese yang terlalu laju kan. Dia macam yes. Mungkin zaman tu orang cakap slow sikit. And then tapi that white guy, patutnya diorang cakap Portugis kan. Cuma for the show dia tukar English lah. Yes, sebab that guy mewakili Portugis. Dia gaduh dengan UK lah. Dia gaduh dengan England kan. So diorang ada perebutan kuasa. Apa nama dia? Jack Tom Ton. Tak ingat nama dia. Anjin. Okay. Dia from England. Kan? Dia from England. Yes. Dia from England. Dia memang pergi kat situ memang nak berperang dengan Portugis lah. Kan? Cuma dia kata dia boleh speak Portugis. Kan? Around masa tu dekat Japan, the foreign language yang orang boleh cakap is Portugis. English. Portugis. Portugis, sorry. So patutnya Mak Saleh tu semua cakap Portugis. Cuma for the show dia buat English lah. So kita just imagine dia cakap Portugis. Itu je. Mula tu aku macam pelik cakap, kata dia Portugis kan, apa dia Portugis orang English. Yes. Okay. Aku assume it's for the show lah. Okay. Tapi Mamat tu aku rasa dia apa?
Dia yang berlakon cerita Prometheus, cerita Baru Upgrade aku teringat. kan. Yes, yes, Dia, yes, yes. dia Upgrade, macam yes. fake version of Tom Hardy kan. Yes, yes, yes. Dia macam bukan B class mate. Tapi dia okay, aku faham. Okay, Hmm. right, right, remember. Alright. Dia tak he's not good lah. Dia Ah, emotionless tau. Kan. Dia punya dia delivery ayat tu kan, aku rasa macam hmm. tengok sangat kayu lah. Aku tak tahu Aku kan. suka Tanaka lah. Tanaka sebenarnya aku lupa nama dia. Apa Which nama one? kita punya uh, watak utama tu lah. Apa Oh, what's the guy yang name? Lot tu lah. Aku selalu Lord tu apa? Tanaka. Ah, Lord Tanaka. aku Tanaka aku dah ya, tak tahu aku aku nama dia. rasa ada kakak sikit lah. Tanaka. Kan. Okay. Okay. Okay, back to the Hmm. aku rasa kekurangan dia. Gap sikit lah. Okay. Okay. Dia punya writing tu, aku rasa dia tak pandai nak habiskan cerita ni. Kan. Okay. Dia tak ada climax moment tau. Even Kau tu cakap pasal episode last lah. Episode last tu kau ya, cakap lah. every single episode macam tu. Every single episode Okay, macam okay. tu. Alright, okay, okay. Even sampai the end of season pun macam aku rasa Kau nak kan, something yang macam boom sikit lah kan. Tapi dia tak something ada yang yang boom. membuatkan aku okay, Yes, kau yes. imagine episode season 1 Game of Thrones. Hot D. Okay, okay. Season 1 Hot Okay, D kan. okay. Macam mana dia bagi kau impact yang kau rasa aku nak tengok ni season 2 kan. Tak ada. Aku rasa kekurangan dia Okay, kat okay. situ. And then Agree lah, boleh lah. Aku the way dia handles twist kan or suspense, aku rasa pun lag juga kat situ kan. Macam kadang-kadang someone mati kita Okay. tak expect kan, tapi dia tak Logik tak kalau aku cakap bila on that point kan, aku cakap masa aku tengok Game of Thrones season 1, aku rasa that thing lot jugalah. Maknanya season 1 Game of Thrones aku rasa macam dia slow sikit, and then mungkinlah dalam episode finale season 1 tu ada something big lah, tapi kebanyakan episode tu macam dia mungkin pasal dia nak kenalkan karakter lagi, atau dia nak bagi kau masuk dalam the world tu, so dia then dia buat benda tu pada aku efektif. Kau kenal Stark punya family, watak-watak dia. the whole anak beranak dia and Ah, Lannister punya family, siapa Tyrion ni semua. Tapi dalam ni watak banyak, kau tak ingat sangat pun siapa. Kau ingat betul, Mak betul, Saleh betul. tu, kau ingat Tanaka. Mariko kan, Mariko dengan dia yes. punya Lord tu. Yang lain kau tak ingat sangat. Betul. So ada kurang kat situ lah. Dia tak pandai nak dramatize kan. Let's say bila someone mati. Maybe that's sebut lah, betul lah. Dia Even yang dramatik tu tak ada. Mariko tu mati kan, Spoilers lah. ujung-ujung lah. Kesian. Tak ada emotion Impact. tau. Impact dia tu tak begitu sangat kan. Padahal apa dia ni watak kan? yang penting kan. Watak yang dia dah bawa daripada episod 1 kan, sampai Yes. Patutnya betul, benda tu ada shock value. betul. Kan? Tapi the writing tu gagal kat situ lah. Kan? Aku rasa aku Thirst for more tersentuh sikit. lagi bila aku main Tsushima. Oh. Aku main Tsushima tu aku lagi tersentuh. Kan? Even dia punya kuda mati pun nangis. Kan? Okay. Kan? So nampak tak beza dia? Kan? Betul. Beza dia. Kan? Tapi overall still very good. Overall still Are very good. you gonna wait? I mean, are you waiting for season 2 lah? Tengah kau excited for season 2 lah? Ya, yalah sebab dia tak berperang lagi pun kan. So aku nak tunggu perang tu. Adalah sikit-sikit, tapi dia punya perang tu dia very Crimson apa nak taktik dia, Crimson Tide or something. Kan? Kapal yalah dengan dia cannon punya tu kan. Pelerang api semua tu. Ya. Tunggu Okay, jugalah. aku agree lah. Aku rasa dia bukanlah something yang impactful sangat, tapi aku notice lah cerita ni. Tu lah dia bagi aku notice cerita ni lah. So aku okay boleh tengok. Banyak cerita, I mean
especially bila kau cakap cerita Jepun ni yang telah orang kata commercializekan sikit lah dekat level kan Hollywood kan. So aku rasa aku tunggu lah season 2. Dia bukan macam cerita apa nama cerita yang Office tu. Aku selalu lupa nama Office tu. Cerita tu aku memang tak sabar-sabar nak tunggu. Severance. Severance tu aku macam oh my god, what's gonna happen tu macam so aku macam tak sabar-sabar nak tunggu lah kan. Ataupun mungkin Fallout sikit ke tapi aku still rasa okay, dia akan masuk dalam list aku untuk tunggu next year lah. Okay Shogun, alright. Cuma itulah Mariko tu dah tak ada. Macam mana Apa yang nak menarik tu? Mamat Mak Saleh tu memang tak boleh. Memang tak boleh. Dia bukan daya penarik benda tu. Kan? Lakonan dia kot lakonan dia kurang sikit. Lakonan dia kurang sikit. Betul. Okay. So cool. itulah Shogun. But still good lah. Still good. Aku still prefer. Selalunya untuk Japan punya drama macam ni. Kalau itu yang Japan yang buat, aku tak boleh tengok sangat tau kalau Japan punya live action. Dia dah commercialkan sikit benda ni kan US market kan boleh rasa bila Hollywood buat tu okay, this is aku boleh terima. Betul. Yep. Right, last kali Silo season 2. Okay, aku tak tengok trailer lagi. Ya, aku pun tak tengok. Aku memang nak react. Okay, let's do that. Share screen Silo. By the way, juga untuk para penonton mana dengar, bajet mungkin kita akan discuss next week lah kan. Pembentangan bajet 2025. So, yeah. Okay. Silo season 2. Alright. 3, 2, 1. Play. Aku ada What if everything you know to be true was just one big lie? For as long as we can remember, everyone that goes outside is killed by the dangerous toxins of an unsafe world. Yes. Juliet Nichols asked to go out. So dia lebih kurang macam Fallout juga kan? Yes. Propaganda lah agaknya kalau tu. Lost dah buat dia dulu sebenarnya. Lost. Dia masuk silo lain ke? Be out there somewhere. Still alive. What? Oh, next month. The lies have to stop. People are saying it's time for a rebellion. You can't control what she means to people. Cakaplah dia tak ada. Siapa dia? Juliet sah. Watak baru lah. Watak baru? Apa, Rebecca Ferguson ke? Dia tu ada tu. Yelah mungkin dia satu sekejap je. No lah. Aku teka daripada tengok je ni. Seolah macam I mean event dalam dia punya silo tu maybe dia tak ada lah. Kan. So apa yang pemberontakan dalam nampak macam dia lah. You try to open the door again and I'm gonna kill you. Okay. Siapa tu? Tahu. So aku rasa akan ada dua cerita. Okay. And satu yang Rebecca Ferguson dekat luar, macam mana dia explore dunia luar, and satu lagi cerita yang the new police dalam silo tu lah. Dalam silo lah. And then maybe towards the end tu they try to open back the silo. Aku ingat macam dia tak nak cerita sangat pasal Rebecca Ferguson tu kat luar. So dia banyak fokus dekat dalam. So kita takkan dapat Rebecca Ferguson tu banyak sangat mesti lah. Mungkin ada aku rasa banyak dia nak main dalam, dia nak main dalam tu lah sebab tu banyak political punya kan. Sebab in the end dia silo kan. Kalau dia main kat luar tu dah tak silo sangat kan. So dia betul lah kan. Aku nak
tengok macam mana they handle the outside world tu kan. Aku rasa aku rasa dia kurang handle, dia takkan banyak explore the outside world tu sebab dia nak main dalam silo tu lagi ni. So ya, mungkin ada few karakter baru yang akan jadi dia punya main lah, aku rasa lah. Yeah. Kalau dulu siapa dulu ayah dia, aku tak ingat lah ayah dia ke. Ayah dia, was it ayah ke Rebecca Ferguson punya ayah ke boyfriend, Yang aku mana? tak ingat. Yang Season 1 mati. tu. Ha? Yang mula-mula keluar kan. Siapa yang mula-mula keluar? Yang mula-mula Boyfriend. keluar bukan Aku tak ayah ingat dia. ayah dia. Aku tak ingat. This what? Aku pun Cerita tak ni ingat. 2022 2022. Ya. Yeah. 2022. Okay. Yeah. But interesting bila dia keluar tu dia ada shot yang dia kat atas tu nampak macam Itu episode 1 tu. Itu episode 1 tu. dekat the same place ada macam ada banyak silo kan. Silo lain kan. Macam Fallout. Vault tu betul. jauh-jauh. Okay, jauh-jauh. Bukan sebelah je. Yalah dia 3 tu lah yang rapat-rapat connected kan. Tapi lepas tu dia pecah-pecah kawasan ni macam the whole area macam sebelah-sebelah je sebenarnya. Tapi big silo lah. Okay, nice. Interesting. Alright, bulan November cantik, ada something nak tengok. Aku dah ketandusan sikit dah series kan. Ya. Itulah. Alright. Tengok ni Walking Dead. Tengok balik. Layan balik lah. Nice. Dia ada baru Walking Dead Daryl. Tak silap aku Really? season 2 ke apa. Season 2. Dia dekat Europe. Cerita Spin-off lah. Dia spin-off sikit lah. Dia spin-off. But same universe lah. Same universe. Pelakon pun sama. Aku tengok yang kau minat Walking Dead? Tak minat sangat lah. Dulu aku rajin tengok. Lepas tu aku last year ke early this year ada kira dia bukan aku tak tahu kategori spin-off ke apa sebab siapa nama Mama Hero tu? Aku lupa. Aku tak ingat. Dia after kan dia watak utama daripada season 1 sampai season 7 ke kan, season 8. Lepas tu season 8 sampai season 12 ke season 13 dia tak ada. Lepas tu dia datang balik ni kenanya after so long tu dia datang balik lah. So macam ada. Lepas tu dan ada yang Daryl lah saja tu. Tapi biasalah Walking Dead ni kau tengok macam tak tengok lah, macam sekadar. Okay. Anyway, okay. Banyak sangat kan? Season. Banyak gila. Aku rasa 14 season tu. 14 season. Macam soap opera dah. Tapi tak tahu. Aku rasa American suka zombie kan. Diorang zombie ni macam diorang punya diorang punya Mungkin lah. endgame diorang. Semua benda zombie je. Laku lah tu cerita. I mean, kalau dia buat sampai season 14, 15 lepas tu ada banyak spin-off lagi tu, maknanya cerita tu laku lah kan. Ya. Ada buat orang duit. Tengok. Ada audience lah. Ada audience lah kan. So respect. Alright, kau setuju untuk this week. Okay, cool. Next week kita tengok budget. Tengok budget. Yep. Budget. Alright. Thank you. Ciao. Future Forecast. Bye-bye. Ciao.